Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai eksponen eksponen ataupun indeks. Jadi kita akan melihat beberapa perkara berikut, iaitu eksponen integer positif, eksponen sifar, eksponen integer negatif dan juga eksponen nisbah dan juga nyata. Baik, berikut adalah bentuk umum bagi suatu eksponen yang kita nampak kat sini. Dia adalah bilangan kali A itu akan berulang A kali A kali A kali A sebanyak n kali. Ini adalah bentuk umum bagi suatu bentuk eksponen. Dan berikut adalah beberapa contoh yang saya sediakan dekat sini untuk menunjukkan apa yang saya maksudkan dekat sini So kalau kita ada 2 kuasa 3, bermaksud dia 2 ini akan berulang sebanyak 3 kali. So 2 kali 2 kali 2 8. So sama juga dengan beberapa contoh yang kita nampak dekat sini 1/2 kuasa 2 2 kali. So negatif 3 kuasa 2 2 kali ulang. Nampak? So dapat 9. Negatif 3 kuasa 2. Tengok 3 dengan 4 ni nampak sama, tetapi hasil dia berbeza. Negatif ni satu di dalam, satu ni di luar. So jadi nombor 3 ini memberikan jawapan 9 dan nombor 4 ini memberikan jawapan negatif 9. So hati-hati kat sini. Baik, bila kita bincangkan mengenai eksponen, kita kena tahu petua bagi eksponen. So berikut adalah beberapa contoh, bukan contoh tetapi beberapa petua, ada 1 sampai 9 yang ditulis kat sini untuk memudahkan kita. So jadi untuk memudahkan kita semua, kita tulis petua tu di sebelah kiri, lepas tu di sebelah kanan ada contoh. So senang kita nak faham dengan lebih cepat lagi. So saya besarkan sikit. Yang pertama, kita ada bentuk yang macam ni A kuasa M darab A kuasa N. So kita perhatikan A ni sama sama. Contohnya macam mana? Contohnya ni. Nampak tak? 2 kuasa 3 darab 2 kuasa 4. Nampak tak? 2 ni sama. Jadi, jika kita jumpa bentuk yang macam ini, maka mengikut petua eksponen, kita boleh tambahkan kuasa tersebut. Indeks ini, M dengan N ini, kita boleh tambahkan dia. So, jadi, dalam contoh yang ini, yang color biru ini, kita boleh tambahkan 3 dengan 4 ini. Sebab itu, kita dapat 7. Boleh? So, jangan silap jangan kita darabkan pula. Kalau kita darab, kita akan dapat berapa? 2 kuasa 12. Itu salah. So, jadi mengikut petua eksponen, ini perlu ditambah. M tambah N Baik. Yang kedua pula, cuba lihat. Yang nombor 2 ini, nombor ini berbeza. Tetapi kuasa dia sama. Nampak tak? M ini sama. Okey, tengok contoh. Ini dia contoh. 2 kuasa 3 darab dengan 5 kuasa 3. So, kita perhatikan 2 dengan 5 ini nombor yang berbeza tetapi kuasa dia sama. So, dalam kes ini, apa yang perlu kita buat adalah, nampak tak kat sini? Kita boleh darabkan terus nombor tersebut. Dan kita kekalkan kuasa dia. Boleh? Nampak tak? Contohnya kat sini. Nampak So, 2 darab 5 dapat 10 dan 10 kuasa 3. So, jangan terkeliru di antara 1 dengan 2 ini. Okey? Boleh? Okey, good. Now, kita pergi kepada yang nombor 3. Nombor 3 ini pula adalah bahagi. A kuasa M bahagi A kuasa N. Contoh, tengok ke sini. Kita ada 2 kuasa 4 bahagi 2 kuasa 2. So, apa yang boleh kita buat adalah, kalau dia bahagi, perhatikan nombor ni sama, A dengan A ni sama, maka kita boleh tolakkan kuasa dia. So, M tolak N. Boleh? So, jadi dekat sini, kita ada nombor yang sama Ini kena sama tak sama tak boleh. So, ini sama, maka kita boleh tulis 2 dekat sini. So, kita buat 4 tolak 2. So, kita mengikuti petua eksponen dekat sini. So, bila kita selesaikan, kita akan dapat jawapannya 4. Okey, itu 1, 2, 3. Dan nombor 4, ini benda biasa. Kalau kita ada A kuasa M, lepas tu ada bracket kuasa N.
So, jadi ini mudah, kita hanya darabkan sahaja. Contoh, tengok sini. Contohnya 2 kuasa 2. Lepas tu bracket, kuasa 3 dekat sini. So, kita boleh terus darabkan dia. Ya. 2 kali 3, 6. Boleh nah? Okey, ini yang nombor 5 ini adalah dalam bentuk salingan. Ya. So, kalau ada A kuasa negatif M, sebenarnya kita boleh tulis dia sebagai 1 per A kuasa M. Ataupun sebaliknya. So, kita lihat contoh kat sini kan. Di sini kita jelas ya. So, kalau kita ada 5 kuasa negatif 2, it is equal to 1 over 5 power of 2. Sama juga kalau kita ada yang ini, kita ada 1 per 5 kuasa 2, kita juga boleh tulis dia sebagai 5 kuasa negatif 2. Nampak? So, kita boleh saling tukarlah. Dia bergantung kepada soalan. Okey, ni nombor 5. Nombor 6, A kuasa kosong. So, yang ini cukup mudah. Apa-apa yang berkuasa kosong, it is always equal to 1. Okey, nombor 7, A kuasa 1. Ini juga mudah. Dapat A balik. Nombor 8, nombor 9 ada sedikit perkaitan. Kita lihat kat sini. So, kalau A kuasa 1 per N, sebenarnya dia adalah dalam bentuk square root yang macam ni. Nampak? So, contoh, kalau kita ada square root of 3, dekat sini 5, maksud dia 3 kuasa 1 per 5. Boleh nah? So, mungkin dekat sini kita tak berapa nampak. Kalau dengan contoh, kita boleh nampak. So, saya sertakan contoh di sini. Itulah tujuan dia. Baik. Dan nombor 9. Tengok ya, nombor 9. Bentuk yang hampir sama dengan atas. So, kalau kita ada A kuasa M per N. Ya. A kuasa M per N. Dia nisbah ya. So, kita boleh tulis dia dalam pelbagai bentuk yang setara dekat sini. Yang ini ya. So, kamu boleh lihat yang ini. Ini semua sama ni. Ini semua sama. So, contoh dekat sini. Tengok ni. Contoh dia. 3 kuasa 4 square root. Dekat luar ni ada 5. Kita buat macam mana? Kita buat 3 kuasa 4 kuasa 1 per 5. Cuba tengok similarities dengan yang atas ini. Yang saya gerakkan mouse ni. Cuba tengok. Ada kesamaan kan? Cara dia. Okey. So, dari sini. Kita dah boleh terus darab. So, kita dapat 3 kuasa 4 per 5. Okey. So, jadi bentuk-bentuk macam ni, kita boleh saling tukar di antara satu sama lain. Okey ya. So, saya dah terangkan ada 9 petua bagi eksponen yang kerap kita gunakan di dalam menyelesaikan persamaan yang melibatkan eksponen. Baik. Kita lihat contoh ya. Okey, sebelum itu saya nak bagi tahu sebenarnya di dalam eksponen dia mempunyai perkaitan yang rapat dengan logaritma. Ya, tetapi dalam subtopik ini kita tidak menyentuh apa-apa mengenai log. Kita hanya fokuskan macam mana kita nak menyelesaikan persamaan yang hanya melibatkan eksponen sahaja tanpa penglibatan log. Boleh nah? Okey, now. Soalan pertama, contohnya selesaikan persamaan berikut. Dia ada dua soalan ya. Ada dua soalan. So, soalan yang pertama adalah 27 kuasa X sama dengan 9. So, maknanya kita nak mencari apakah nilai X. Sama juga dekat sini, kita ada 8 kuasa 2X sama dengan 2. So, what is the possible X value? Itu je soalan dia. So, jadi, kita lihat satu persatu ya. Saya besarkan sikit ya. Jadi, untuk contoh yang pertama ini, yang ini ya. So, maknanya, the idea is kita cuba samakan nombor ini. Kamu perasan tak? Our second line here, nampak tak? Saya samakan semua sekali. Saya jadikan dia 3. Nampak? Boleh? Okey, contoh yang kedua ini, cuba tengok. Saya samakan nombor dia jadi 2. So, kita kena, dia bergantung kepada soalan. So, kita lihat kesesuaian soalan, yang mana satu yang kita nak samakan. So, dekat sini, saya nampak, saya boleh samakan nombor ni 2. So, saya ubah bentuk. Yang ini, soalan yang pertama ini, saya nampak, saya boleh samakan dia jadi 3. So, habis saya tukarkan semua jadi 3. So, contohnya 9, it is equal to 3 kuasa 2. Kan?
Kan dia 9. Okey, 27 adalah sama dengan 3 kuasa 3. Saya ubah siap-siap. Ya, saya ubah siap-siap. That is the main idea. So, bila saya dah tukar siap-siap, saya dah nampak dah nombor ini. Jadi, kita cuba selesaikan dia. Yang mana boleh darab, kita darabkan. Yang mana boleh guna petua eksponen, kita guna petua eksponen. Jadi, dekat sini, kita boleh darab terus 3x kan. So, kita dapat 3 kuasa 3x sama dengan 3 kuasa 2. So, bila dah sama, untuk mendapatkan nilai x, kita hanya boleh bandingkan indeksnya sahaja. Yang kuasa ni, kita boleh bandingkan kuasanya terus. Ya, sebab nombornya dah sama. Jadi, kita dapat 3x sama dengan 2, maka x sama dengan 2/3. Boleh? Okay, good. So, idea yang sama kita akan gunakan dekat sini, di mana saya dah sebut tadi, kita tukarkan semua jadi nombor yang sama. Jadi, 8 ini sama dengan 2 kuasa 3. Boleh? Dan saya boleh darabkan 3 dengan 2x dekat luar ni. So, dia akan jadi 6x. So, sampai sini kita dah nampak dah. Dah nampak dah macam mana kita nak dapatkan nilai x. So, jadi kita dapatkan nilai x dengan hanya membandingkan kuasanya sahaja, indeks dia. So, 6x sama dengan 1, maka kita dapat x sama dengan 1/6. Okey, ini soalan pertama. Pergi kepada soalan kedua. Nampak kat sini? So, sebelum saya tunjukkan dia punya penyelesaian, kita nak lihat dulu apa yang perlu kita buat. Okey. Di sini kita ada 2, sini ada 8. So, boleh tak 8 ni kita tukarkan menjadi 2? Boleh, iaitu 2 kuasa 3. Boleh? So, jadi cuma nanti dekat sini kita ada nak gunakan petua eksponen. Okey, tak apa. Kita tengok ya. So, ini adalah solution dia. Ini adalah soalan dia. Jadi apa yang perlu saya buat adalah kita tukarkan dulu 8 ni jadi 2 kuasa 3. Jadi yang negatif 1 ni jangan lupa masih ada dekat situ. So kita kena darabkan dia. Bila kita darab, kita dapat negatif 3. Yang ini So yang sebelah sini, nampak tak? Saya tambahkan dia. Sebab apa saya tambah? Dia merujuk kepada yang ini. Nampak tak? Ini adalah petua eksponen daripada atas tadi. Kalau dua nombor ini sama, maka kuasa dia kita boleh tambahkan dia. Boleh tambahkan dia. M tambah N. Jadi nampak tak kat dekat sini? Ini kan hasil darab. Jadi 2 dengan 2 sama. Jadi kita boleh tambahkan kuasa dia. So, X tambah X tolak 1. So, sebelah kiri kita dah dapat ini. Sebelah kanan kita dah dapat yang ini. So, kita teruskan. So, jadi dekat sini kita boleh teruskan ya. 2x tolak 1. Yang inilah. 2x tolak 1 sama dengan negatif 3 dan seterusnya. Amat mudah. Di mana akhirnya kita akan dapat jawapan dia sebagai negatif 1. Okey. Alright. Pergi kepada soalan seterusnya. Ini dia soalan dia. Baik. Seperti biasa, apabila soalan ini kata selesaikan persamaan, bermakna kita nak cari what is the x value. So, kita tengok yang mana kita boleh buat terlebih dahulu. Okey, jadi kita nampak perkaitan dekat sini. Kita ada 9, kita ada 3, kita ada 3. Right? So, 9 ni kita nak tukar dulu. Kita jadikan 9 ni jadi 3 kuasa 2. So, kita akan dapat yang ini . Ini adalah soalan kita. So, saya pecahkan. Saya tukarkan 9 ni jadi 3 kuasa 2. Lepas tu yang lain ni kita kekalkan. Ya. So, ini saya ubah bentuk aja. X ni masukkan dalam. So, macam ni. Jadi, dekat sini saya boleh tukarkan macam ni. Dan bila kamu lihat bentuk yang our third line here, yang ini selepas kita ubah suai dia punya kuasa dia, kita akan dapat yang ini, di mana kita akan menggantikan 3 kuasa X ini dengan 1 formula ubah yang lain. Ini untuk memudahkan kita.
Ya, ini untuk memudahkan kita. So, bila kita nak gantikan 3 kuasa X ini dengan Y, jadi kita boleh replacekan bahagian ini dengan Y, so that kita akan dapat bentuk ini. Nampak tak? Dalam bentuk persamaan kuadratik. Nampak? So, bila dah dapat yang ini, kita cuba faktorkan dia. Dan akhirnya kita akan dapat Y tolak 1 dan Y tolak 3. Y sama dengan 1 atau Y sama dengan 3. Boleh? So, dari sini kita gantikan semula Y ini, iaitu 3X. Gantikan semula. Jadi macam ni. Dan kita boleh terus dapatkan jawapan dia. Nampak? Okey. So, jadi soalan ini, dia ada satu requirement, iaitu selepas kita mudahkan, kita cuba ubahkan sedikit bentuk dia, kita kena buat penggantian. Ya, ini untuk memudahkan kita sebab kita kena factorizekan dia dekat sini. Somehow dekat sini kena factorizekan dia. So, ini kena susun elok-elok supaya kita boleh buat penggantian. Factorize, ganti semula dan kita dapat jawapan. Okey? Okey, now kita bagi contoh yang lain. Contoh ini. So, kita lihat. 1/4 kuasa X kuasa 2 sama dengan 16 kuasa X tolak 4. So, apa yang boleh kita nampak adalah perkaitan dia adalah 16. Ya, sebab 16 ni kita boleh tulis dia sebagai 4 kuasa 2. So, kita buat dulu. Kita buat dulu yang mana boleh. So, jadi kita gantikan. Kamu lihat dekat sini. Ini adalah soalan dia. So, what happen is, 16 ni, saya gantikan dengan 4 kuasa 2 dulu. Ya, 4 kuasa 2. Di mana nanti 2 ni, ya, kita akan darabkan dengan X tolak 4 ini. So, jadi untuk memudahkan, bahagian yang sebelah kiri ini, kamu nampak tak? 1/4 X kuasa 2 sebenarnya, dia setara dengan 4 kuasa negatif X kuasa 2. Ini adalah salah satu daripada petua eksponen yang ini, yang dalam kotak ni. Nampak tak? Ya. So, kita kena kaitkan dengan petua eksponen lah. Now, based on yang ini, yang dalam kotak ini, maka kita akan dapat bentuk yang ini. Boleh? So, nampak tak sekarang ni, apabila kita dah dapat bentuk yang macam ni, nombor ni dah sama. 4 dengan 4. Nampak tak? Dia sama. Bila dia sama, maka kita hanya boleh... kita boleh bandingkan dia punya kuasa dia. Baru kita boleh dapat jawapan. Nampak? Ini negatif X kuasa 2 sama dengan 2X tolak 4. Nampak tak? Dia datang dari mana? Dia datang daripada kuasa dia kan? Kenapa kita boleh bandingkan dia? Sebab dia punya nombor ni dah sama. So macam tu. Sampai sini tak ada masalah apa-apa. Bentuk ni kita dah biasa. Di mana kita akan buat pemfaktoran. Factorizekan dia. Dan kita akan dapat jawapan ini berikut. Boleh nah? Okay, now kita tengok sini. Ini adalah beberapa contoh kalau kita nak simplify. Nak simplifykan certain expression dalam bentuk yang dia bergantung pada soalan. Ya, so contohnya kat sini, permudahkan ungkapan berikut dalam bentuk AMBN. So dia nak buat dalam bentuk macam ni kan. Jadi, bila kita nak permudahkan, kita somehow kita kena gunakan yang mana-mana satu petua eksponen yang bersesuaian. So, jadi dalam hal ini, kamu lihat, ini ya. So, 3 kuasa 2 tak payah sentuh. 5 kuasa 7 jangan sentuh. Tapi 27 ini kita boleh ubah dia. Biar ada nampak dengan... ada perkaitan dengan mana-mana nombor yang ada. So, jadi 27 ni is equal to 3 kuasa 3. Saya kena tukar dulu siap-siap. Nampak tak ini? Ya? Tukarkan dulu. 125 ini pula ada perkaitan dengan 5. Di mana dia 125 ni adalah setara dengan 5 kuasa 3. So, kita tukarkan siap-siap. Jadi, bila kita dah tukar, kamu nampak tak? Kita ada dua bahagian sekarang. Satu bahagian yang ada 3, satu bahagian lagi yang ada 5. Nampak? Now, saya akan menggunakan salah satu daripada petua eksponen, iaitu yang ini.
yang dalam kotak ni. Ini saya copy and paste daripada petua yang atas tadi tu. Nampak tak? Kalau nombor dia sama, maka kuasa dia kita boleh tolak. Nampak? So, jadi, cuba lihat bahagian ini. Nombor dia kan sama kan? 3. Maka, kita boleh guna dia punya kuasa. Itu 2 tolak 3. Sebab itu, kita dapat ini. Sama juga, apa yang berlaku pada 5 ini, kita 7 tolak 3. Dan, kita dapat jawapan berikut. So, jangan kembangkan lagi. Sebab, dia nak dalam bentuk yang macam ni. Ya, so jadi kalau dalam bentuk macam ni, maka jawapan dia apa? Jawapan dia adalah A tu adalah 3, M tu adalah negatif 1, B tu adalah 5, N tu adalah 4 ataupun sebaliknya. Ya, either one. Okey, ini pemudahkan. Cuba lihat ini pula. Kita nak permudahkan yang berikut. So, macam mana ini? Ini macam mana? So, mudah saja bila kita nak permudahkan, kita boleh darabkan satu persatu. Ya, boleh darabkan satu persatu. Jadi, bila kita sebut permudahkan, yang mana-mana ada nombor yang macam ni, cuba kita tengok. Kita boleh simplifykan dia lagi tak? Dia punya bentuk dia. So, ya boleh. 49 is equal to 7 power of 2. Betul? So, kita buat dulu. Nampak tak? Kita ubah siap-siap dekat sini. Sebab kita nak simplifykan dia. Okey? So, jadi, bila kita simplifykan dia, kita dapat berikut dan baru kita darabkan dengan kuasa ini 1/1. Ya, 7 kuasa 2 darab dengan 1/2. Ini pun darab dengan sini, ini pun darab dengan sini. Yang kuasa lah ya, yang kuasa dia. So, jadi, langkah seterusnya adalah yang ini, di mana saya akan darabkan 1/2 yang kuasa tu pada setiap nombor tersebut, setiap ungkapan tersebut. Dan kita simplifykan dia, dan akhirnya kita dapat jawapan ini. So, yang ni clear ya. Kenapa Y kuasa negatif 2 ni kita boleh pindahkan ke bawah? Ya, ini adalah salah satu daripada petua eksponen yang boleh kita gunakan. Dia adalah salingan ya, dia punya salingan dia. Okay, our last question, permudahkan juga. Bentuk yang macam ni, so permudahkan. So, kita lihat, kita tengok dulu yang mana satu yang boleh kita permudahkan awal-awal, kita buat. Contohnya 9, nampak tak? 9 ini kan kita boleh tulis dia sebagai 3 kuasa 2 kan? So, kita boleh buat siap-siap. So, macam tu. Jadi, jangan lupa yang ini tak ada isu ya. 3 kuasa 3 ni, ini clear ya. Sebab 3 kuasa 3. Ini tak ada masalah. Lepas tu, darabkan dengan T kuasa 3. Ini pun tak ada masalah. Cuma, this part, kena ingatlah. Yang ini adalah 9T kuasa 1/4. Ya? Lepas tu, dia ada kuasa 3. Dan baru kita dapat yang ini. Dan kita 9 ini, kita boleh tukar siap-siap dekat sini pun boleh. Tukar dekat sini pun boleh. Tukar dekat awal sini pun boleh. Yang tu tak kisah. As long as kita boleh simplifykan dalam bentuk yang paling ringkas. Boleh? So, sampai sini, kita buat pelan-pelan pinggiran ini. Kita buat satu-satu. Akhirnya, kita akan dapat jawapan seperti berikut. Iaitu 3 power of 9/2 darabkan dengan T power of 15/4. Boleh ya? Sebab ini, 3 kuasa 3 ini, kita akan kaitkan dengan ini. Nampak? Kuasa dia kita akan tambah. Maksud dia 3 tambah 3/2. Sebab itu kita dapat 9/2. Okey. Lepas tu yang T pula ni, T kuasa 3 kita nak hubungkan dengan ini pula. T kuasa 3/4 di mana T dah sama, kita boleh tambahkan dia. So macam ni 3 tambah 3/4. Sebab itu kita dapat 15/4. Okay guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita. Kita akan jumpa pada video yang akan datang. So thanks for watching. See you in the next video.